Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Sambungan perbincangan kita dalam rukun haji yang kedua, iaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni di antara rukun haji yang terbesar, kerana dia berwaktu dan bertempat. Hak lain tu ada bertempat tapi tidak berwaktu. Beza. Kenapa dia panggil haji ni Al-Hajju Arafah? Haji itu, Nabi kata Al-Hajju Arafah. Haji duduk di Arafah, berwukuf di Arafah. Besar sangat dia. Kenapa? Jawabnya, kerana dia bertempat dan berwaktu. Masa dia pendek. Dibenarkan daripada zuhur pada hari 9 Zulhijjah sampai subuh hari 10. Tu je masa dia. Mana tak sampai 24 jam. Zuhur tu kita letak pukul 12, subuh esok pukul 9. Maknanya berapa jam? 9 kali 3, 18 jam. Itu saja ada. Tidak lama. Dan tempatnya dalam sempadan Arafah. Jadi kerana itulah haji Al-Hajju Arafah. Duduk situ. Adapun niat besar. Tapi masa tu panjang. Daripada 1 Zulhijjah, 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Tawaf, bertempat mana? Dekat Kaabah, mengelilingi Kaabah. Tapi masa dia panjang. Selagi kita tak tawaf, lepas balik Arafah, seumur hidup boleh tangguh. Kalau ada sebab lah. Selagi tak mati, kita klik dulu Malaysia. Tapi dalam ihram lah kitanya. Nah, hati-hati. Pergi pula bila sihat. Lepas pada belah buai jatuh baru ke apa semua kali yang kata boleh pergi Mekah mula. Pergi tawaf pula. Boleh sambung haji. Itu berbeza. Jadi Arafah tak? Al-Hajju Arafatun. Nabi kata, haji pergi ke Arafah. Tak pergi tahun ni, tak ada. Jawabnya tahun depan. Jadi kita lihat apa makna berwukuf di Arafah. Makna berwukuf di Arafah itu berada di bumi Arafah walau 1 saat sekalipun. Naknya pergi ke Arafah satu ketika. Waktunya contohnya orang ni baru sampai Mekah. Sesak jalan. Sampai di Arafah, subuhnya pukul 5.40, dia sampai pukul 5.39. Belum subuh. Sah lagi wukuf dia. Dah lagi haji tahun tu. Itu makna saat. Bukan mana kita pergi duduk cokoh, tengok seminit, Assalamualaikum, balik Mekah. Bukanlah cara dia. Itu pun sudah kira. Cumanya kita duduk bicara hari ni, kalau kita nak buat haji VIP ni boleh tak boleh? Kita pakai helikopter. Naik helikopter, pergi pusing Arafah ke atas. Labbaik Allahumma labbaik, Assalamualaikum, balik. Jadi ke tak jadi? Tu kita tunggu majlis fatwa bahas tu. Naknya seorang itu mesti sampai ke Arafah dalam keadaan sakit di usus, tak boleh bergerak, ambulan bawa. Saya kata Abu Haji, dia ada satu ambulan, dia panggil ambulan gajah, yang boleh muat berapa orang. Dalam ambulan tu dia angkat jemaah-jemaah yang sakit ni bagi ke Arafah, letak situ. Daripada Arafah terus dia balik semula ke hospital. Mana hak wajib-wajib yang boleh diselesai dengan dam tu, kita settle cara lain lah. Tapi Arafah ni mesti dipunggah, kecuali beberapa kes saja yang memang orang ni sudah hilang syarat haji. Contohnya dia koma dalam hospital. Mana kalau nak keluar pun tak ada arti lagi, kerana bila dia koma dia tak tahu apa. Jadi syarat nak pergi Arafah ni kena orang tu sedar. Orang tahu dia tu duduk di Arafah. Jadi orang ni je, itu pun tak banyak. Mungkin kalau ada pun seorang atau 2 orang setahun. Minta selamatlah kita daripada kes ni. Jadi jangan tabu haji tak boleh bawa, kerana kesakitan dia tak habis syarat. Tak ada syarat sedar tu, tak ada. Itu Nabi SAW telah bersabda, Al-Hajju Arafatun. Waktu berwukuf di Arafah bermula bila? Daripada gelincir matahari. Apa makna gelincir matahari? Gelincir matahari ni bukan jatuh red, tidak ni. Gelincir matahari itu maksudnya waktu zuhur. Dia matahari duduk tengah langit, fi kabidis sama, tengah-tengah langit. Waktu yang kita dilarang daripada sembahyang sunat, ingat. Bila dia gelincir turun ke arah condong ke arah barat sikit, masuk waktu zuhur, ada situ bermulanya waktu wukuf di Arafah. Walau macam mana pun, para jemaah akan dibawa, dihantar dengan bas oleh muassasah pada hari 8 lagi. 8 Zulhijjah, pagi tu bas dah punggah dah. Shuttle bas. Dia pergi. Rombongan kita ni ada kalanya kena cepat, ada kalanya malam karya baru pergi, bermacam-macam. Dalam pengalaman saya bertugas haji, pergi haji ni alhamdulillah pada tahun 2009 baru ni, kena hujan lebat. Pelik nak hujannya di Arafah. Banjir jalan. Basah berjeruk kita ni. Kerana kait heran ni basah habis.
Kemah kita basah. Tempat tilam yang kita disediakan oleh muassasah basah habis. Jemaah hantar menung duduk. Kata ujian Tuhan sikit baru ni. Basah, kemah baru sikit. Tapi oleh kerana dia negara tu negara panas, udara dia kering, malah kagak boleh guna, bata boleh guna, lembek boleh guna. Ada je lah setengah-setengah nilai tak boleh guna. Kerana itulah kadang-kadang kita dalam muhasabah bersama jemaah, saya mengatakan bahawa kita terlalu nak keselesaian sangat tahun ni. Sedangkan Nabi mengatakan haji Arafah yang Allah Ta'ala bersabda kepada malaikat, ja'uni syu'san ghumran, hamba-hamba aku datang ke Arafah yang dalam keadaan berdebu dapa. Jemaah kita minta nak tilap, nak batak, nak kain selimung. Aballah illa syu'san ghumran. Allah Ta'ala tak mau kecuali kita duduk dalam keadaan debu dan duduk dalam keadaan basah. Allahu Akbar. Tengok haji tuan-tuan. Yang penting sekalinya haji mabrur yang kita nak. Haji yang diterima oleh Allah SWT. Senang ke susah, tapi itu pengalaman pertama dalam hidup kita ni. Berapa kali kita pergi haji tahun lepas. Memang kena hujan mati. Hujan lebat sungguh. Jadi kita dihantar oleh pihak muassasah pada hari 8 lagi pergi. Kerana apa? Kerana dia bimbang, takut jemaah ni tidak sampai, tidak ada di Arafah pada hari 9, takut tak ada haji. Walau macam mana pun, yang sunnahnya bukan macam tu. Yang sunnahnya hari 8 kita pergi ke Mina. Daripada Mina hari 9 pagi baru pergi ke Arafah. Tapi oleh kerana pihak bertanggungjawab muassasah, pihak tabung haji tidak mahu menerima risiko jemaah tak sampai ke Arafah, maka mereka ambil keputusan hantar ke sana. Tapi kalau kita boleh buat, jemaah kita boleh pergi ke Tarwiyah, dipanggil hari ke Mina, itu lebih baik. Itulah sunnah Nabi SAW. Jadi waktu wukuf di Arafah ini bermula dari gelincir matahari hari 9 Zulhijjah sehingga terbit fajar hari 10 Zulhijjah. Itu waktu yang kita boleh berniat haji. Tengok, ini contohlah carta orang panggil takribi saja. Pukul 1 bermula wukuf. Biasanya di Mekah ni awal, mungkin Zuhur 12 suku, 12.20 dah Zuhur dah. Tapi kita letak anggaran gitu. Kemudian pergi bermula wukuf di situ sampai waktu masuk waktu maghrib. Dia duduk situ sebenarnya. Mula wukuf situ. Habis dah. Tamat wukufnya pada waktu maghrib. Bukan tamat. Sunat kita keluar pada waktu maghrib. Hak tamatnya besok. Subuh esok tu baru tamat. Pukul 7 pagi je. Subuh esok je. Anggaran pukul 7 lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat kena letak di situ satu kalkulator, sekarang lagi kita kena buat. Dijangka waktu wukuf kita hanya ada 5 jam setengah. 5 jam setengah ni berapa minit? 5 kali 6 330 minit. 330 minit. Perjalanan hidup kita yang berpuluh tahun tak sampai ke Arafah. Lama ke sikit? Panjang ke pendek? Teramat pendek, teramat sikit masa. 330 minit. Dengan hajat kita yang bergunung ganang ni, tinggi hajat. Nak suruh kita jadi baik, nak suruh suami jadi baik, suami nak suruh isteri baik, nak suruh anak-anak semuanya baik, nak suruh keluarga harmoni. 330 minit. Bagilah dengan apa benda yang kita nak. Bila masuk waktu maghrib, tuan-tuan akan menangis, tak cukup masa. Tapi kalau tak cukup motivasi, kita duduk 15 minit baca doa zikir yang diajar oleh ustaz. Lepas pada tu ambil kamera pergi cari unta di Arafah. Kerana tidak ada kesedaran. Kita pergi ke Arafah dalam keadaan kita tak sedar. Pada waktu itu sia-sia waktu yang ada. Ini realiti berlaku. Bila kita tegur Pakcik duduk mana ni? Arafah. Kenapa macam ni? Sudah dah zikir ustaz baca doa dah tadi, habis dah. Duduk rehat bawah pokok, duduk isap okok dan macam-macam lagi. Itulah yang kita sedih. Kita kata orang lain cari pergi haji mabrur, dia bawa haji malboro kat sini. Masalah. Cari unta buku gambar. Jadi jemaah kita biasanya unta ni kita akan bawa pergi belu haji lagi. Bawa kamera siap-siap atau naik unta. Hari Arafah saya tak nak tengok sore apa jemaah naik unta hari tu. Saya tak nak. 330 minit. Satu waktu yang cukup sedikit. Cukup tak cukup? Tak cukup. Sekarang ni lagi tuan-tuan bawa beli buku nota kecil. Apa benda yang kita nak kata pada hari Arafah? Pada hari Allah SWT berbangga dengan para malaikat. Pada hari itu syaitan tersungkur rebah kerana malu kepada rahmat Allah Ta'ala begitu luas di bumi Arafah. Hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai janji. Janji syurga, janji keampunan, janji siapa yang berdoa pada hari ini diterima doanya. Tiba-tiba kita leka. Kita boleh tidur. Kita sibuk dengan benda-benda lain.
masih duk buat lagi. Allahu Akbar. Terlalu jauhnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi motivasi ini perlu ditanam dalam kepala jemaah. Biasanya daripada sini kita tanam, seminggu belum pergi Arafah kita tanam lagi, dan insya-Allah jemaah akan berterima kasih bila keluar pada Arafah. Mereka mengatakan apa ni, jadual yang telah mereka senarai ke itu tak cukup rupanya. 330 minit, bukannya lama. Kalau kita nak minta berapa puluh perkara nak minta, 5 minit satu doa pun tak cukup lagi. Bukannya banyak sangat. Untuk kita sendiri kita tak 20 minit contohlah. Untuk isteri pula 20 minit. Untuk mak kita, untuk ayah kita, untuk semua senarai itu ada. Buat daripada sekarang apa yang kita nak. Keringat dalam kepala tanda. Mana lagi kata di Arafah. Kata dah sini pun. Tapi di Arafah itu kita khususkan doa. Karena itulah Nabi SAW di Arafah ini Nabi kita ajar satu je doa. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata inilah doa yang sebaik-baik doa hari Arafah. Sebaik-baik ucapan aku dan nabi-nabi yang sebelum daripada aku, nih la ilaha illallah wa la syarikalah sampai akhirnya. Tak ada nabi kita duduk atas unta dia berdiri daripada zuhur sampai ke maghrib, sahabat tak dengar dia doa apa. Apa hikmat setelah dikaji, diselidik? Hikmatnya nabi kita buka peluang supaya kita sendiri minta apa yang kita nak. Kita sendiri akan minta. Jadi oleh kerana ada setengah jemaah kita mungkin susah nak minta, biasanya di akhir hari dekat dengan nak maghrib kita akan kumpul tolong baca doa kepada jemaah, dan insya-Allah pada waktu itu jemaah akan rasa bahawa dia duduk di Arafah. Insya-Allah. Jadi di manakah tempoh yang paling afdal berada di bumi Arafah? Iaitulah selepas salat zuhur 9 Zulhijjah sehingga maghrib malam 10 Zulhijjah. Malam itulah. Jadi biasanya jemaah kita macam itulah. Akan dibawa ke Arafah. Yang sepatutnya jemaah dibawa ke Mina. Tapi sebab-sebab alasan yang salah saya sebutkan tadi, mungkin pihak berkuasa tidak mau mengambil tanggungjawab risiko terhadap ini, maka mereka terus pergi. Syarat-syarat wukuf yang perlu kita ada. Yang pertama sekali adalah berada di bumi Arafah dalam masa yang ditentukan. Kalau tuan-tuan pergi Arafah nanti insya-Allah, kita akan tengok berapa ramai orang duduk di luar border Arafah. Duduk di luar. Tak tahu dia duduk di situ kerana tak ada kemah di Arafah ke dia memang tidak tahu yang dia duduk di luar Arafah. Tengok nanti atas bukit, ada di celah bukit, orang duduk luar. Cuma kita harapkan dekat nak maghrib nanti bila nak keluar nanti dia masuk dalam Arafah. Kalau tak masuk dia terus pergi keluar, maknanya dia rukuk di luar Arafah dan dia tak dapat haji. Tak dapat haji. Yang kedua, orang yang berwukuf mestilah orang yang ahli ibadah. Jadi bukan orang yang sewe, bukan orang yang gila dan sebagainya. Yang orang pitam yang sebut tadi lah. Karena itulah tabung haji tidak akan bawa orang-orang yang koma ni daripada hospital, tak bawa ke Arafah. Kalau bawa pun tak jadi, tak cukup syarat. Yang ketiga, orang yang berwukuf sudah berniat ihram dengan niat untuk mengerjakan ibadat haji. Jadi kalau wukuf saja tak niat, tak jadi. Yang keempat, berwukuf dalam sempadan Arafah. Jadi di antara adab-adab berwukuf, sunat-sunat berwukuf, biasalah tu. Yang pertama sekali mandi untuk berwukuf, contohnya nak mandi kat mana saya pun tak pasti. Karena kita sudah di Arafah hari itu, air pun tidak begitu banyak. Imam berkhutbah 2 khutbah dan menjamakkan zuhur dan asar secara jamak takdim. Mana kita sembahyang zuhur dan asar jamak takdim. Yang sunnahnya Nabi kita buatnya sembahyang secara qasar. Tetapi mengikut arahan tabung haji kita sembahyang jamak, tetapi jamak tamam. Jamak cara tamam. Maknanya jamak zuhur 4, asar 4. Jadi yang Nabi kita buatnya zuhur 2, asar 2. Jadi kita tak bincang di sini macam mana cara kita nak buat tu. Itu strategi dia panggil. Yang ketiga, masuk ke bumi Arafah selepas gelincir matahari dan selepas menunaikan salat jamak tadi. Ini cerita asal lah ni. Kita hari ni duduk dalam Arafah dah semalam lagi. Kena hujan ke kena nyamuk ke duduk situlah. Itu Allah Ta'ala nak uji kita. Yang keempat, bersegera melakukan ibadat selepas berwukuf selepas jamak salat. Jadi lepas zuhur tu jangan duduk kira lain dah. Itu sebab kita minta dengan pihak pengurusan supaya sediakan makanan sebelum zuhur. Ada kalanya tak dapat. Masa saya kata tak masak nasi. Jadi mengganggu kita. Tengah duduk doa, berhenti makan dulu. Bila berhenti makan, sudah makan, dia mengantuk tidur. Tapi saya kata jemaah yang tidur lebih baik daripada jemaah yang berbual. Karena tidur di Arafah je lah ada kita beribadat. Kita berdoa duduk tangan. Setengah makcik yang baca tasbih duduk tangan dia. Tetapi yang duduk buah, bila buah ni maklum sajalah, dia tak ada sempadan. Ke buah ni ada pagar. Cakap ni ya boleh buah, ini tak boleh. Dia pergi kata pindah. Jadi hak kata pindah itulah ada kalanya sambil bergurau sebut tentang perempuan.
Jadi bila sebut tentang perempuan, di antara larangannya 13 itu ialah tak boleh berbincang tentang perempuan dalam masa mengerjakan haji. Kalau buat juga, maknanya kita telah membuat satu larangan ihram. Yang yang kelima, berusaha untuk berwukuf di tempat Nabi berwukuf. Hari ni kita pergi belum haji lah, insya-Allah taala. Kita pergi tengok di mana tempat Nabi wukuf pada tahun Hajjatul Wada. Nak pergi hari Arafah jangan, macam semut kat situ. Penuh. Kalau pergi juga bimbang tak balik dah. Tak balik ke khemah dah. Mungkin dia sampai balik ke Mekah tapi ke khemah tak tahu nak balik. Ramai orang sangat. Yang keenam, menghadap kiblat dalam keadaan bersuci dan menutup aurat. Jadi dalam keadaan kita duduk di Arafah, sebaiknya kita duduk arah kiblat, berdoa gini. Kalau yang mampu tu berdiri, dalam keadaan berdiri berdoa. Kerana kebetulan Nabi kita masa wukuf, Nabi kita duduk atas unta dia dalam keadaan berdiri duduk. Sebelah tangan dia ni pegang tali unta dia. Kalau tali unta dia jatuh, sebelah tangan dia angkat doa, sebelah lagi cari tali unta. Jadi Nabi kita duduk berwukuf di Arafah dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang doa dia tak dengar. Sahabat-sahabat duduk dekat dia pun tak tahu. Kalau dengar doa Nabi senang. Kita akan kumpul semua doa Rasulullah ni, kita baca itu. Jadi oleh kerana Nabi kita open, buka je doa nak minta apa, maka kita mintalah semua kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Jangan terlupa walaupun sikit. Jadi kita cubalah. Sekarang ni tuan-tuan muslimin cari doa apa yang nak dibaca, senaraikan perkara yang nak diminta. Sama ada permintaan atau perlindungan, minta dengan Allah SWT di Arafah. Minta. InsyaAllah ta'ala tempat itu tempat yang mustajab. Allah ta'ala akan terima permohonan yang paling besar sekali. Minta kita ni beriman dengan Allah sampai kita mati dalam beriman dan kita dimasukkan dalam syurga Allah yang begitu besar kehebatannya. Yang ke-8, yang ke-7, wukuf dalam keadaan tidak berpuasa. Puasa hari Arafah ni besar kelebihannya. Nabi kita bersabda, puasa pada hari Arafah, aku mengharap Allah Ta'ala beri keampunan setahun, 2 tahun. Tahun yang lepas, tahun yang kemudian. Jadi bila mari hari Arafah, orang tengok Nabi puasa tak puasa hari ni. Sedangkan kelebihan begitu besar. Sahabat-sahabat tak boleh jawab. Nak pergi cuik, Nabi tengah duduk doa, takut tidak beradab. Orang tengah duduk doa pergi cuik, hilang semangat kita kalau kita lah. Jadi seorang sahabat Ummul Fadli ambil semangkuk susu hantar ke Nabi SAW. Orang bawa kat Nabi, Nabi tengok susu, ambil susu, bismillah. Waktu tu dah lepas asar dah. Jadi terjawablah semua soalan-soalan Nabi puasa tak puasa, jawab dia minum susu hari ni. Besar masalah. Jadi bila cerita tentang ini kepada jemaah kita yang bersama, ana bagi tahu kepada jemaah, kata tengok sahabat begitu cerdik. Nak tanya Nabi minum, nampak tak cerdik. Nak tak tanya, tak terjawab soalan. Akhirnya bawa susu hantar. Sama juga kalau kita ustaz mari jalan rumah kita. Jangan duk tanya ustaz makan nasi sini Dah tengah hari dah. Tengok ustaz masuk kereta dalam pagar kita tu, tak nasi dah tak apa. Dia turun kereta, jangan turun, jangan pergi cepat, nasi masuk dah. Makan juga kawan tu, kali tanya 4 kali tepih dah. Jangan lorak. Lepas jangan lorak pun sejak dah duduk situ ni, kalau masuk siap dah makan. Nak cerdik buat kita ni. Ni banyak bertanya akhirnya tak jadi apa. Kena cerdik tak jadi kita. Kena cerdik, jangan duk main. Kalau tidak tak jadi. Tak jadi tak? Ustaz makan sini. Ya. Biar tu kalau akak jadi, ya tu ceritanya. Kena belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sahabat tak tanya akak. Bila hala tu Nabi ambil susu, bismillah, minum. Yang ke-8, mengosongkan hati semata-mata untuk memberi tumpuan kepada hari wukuf. Jadi kalau bolehnya sesar. Pagi sebelum wukuf tu, telefon siap dah kanuk. Insya-Allah taala 2 jam lagi mu akan berwukuf. Lepas ni telefon tutup. Buka tak buka malam kagak dah. Cerita siap-siap dah. Nak ucap hari apa pun ucaplah pasal tu dah. Jadi dengan telefon ni banyak gangguan. Kita tengah duduk apa ni berzikir, mari telefon. Duk kecek anak nak lepas mak dia, cucu dia nak cakap. Banyak masalah. Jadi beri peluang pada kita hari ni. Nak cakap sebelum masuk Zuhur hari tu, selesai dulu nak cakap apa. Dengan anak kita cakap, dengan sahabat-sahabat kawan-kawan kita cakap. Yang ke-9, memperbanyakkan doa, berzikir, membaca Al-Quran pada hari itu. Berwukuf sehingga tenggelam matahari, jadi masuk waktu maghrib. Menjauhi pertengkaran, maki hamun, kata-kata keji, nista dan lain-lain. Ini kena ingat tu. Arafah orang ramah. Kadang-kadang makannya mari lewat. Mari lambat pula ada sahabat kita lapar, ambil dulu. Jadi kita akan keluar kata-kata yang tidak baik. Itu ujian Allah. Tuhan nak uji kita. Kita bukan nak suruh dia uji, tapi bila mari ujian, bertahan. Jangan lepas maki dulu, lepas tu baru goyak. Tu hamba sabar tu. Tapi hak marah tadi, gomah habis dah.
Bahasa duduk Arafah betul tiba bahasa juga. Berbuk juga nasi. Lepas apa marah? Mau sabar. Sabar apa lepas kutub sabar apa. Kalau tak sabar berat lagi, jadi tak ada dalam sabarnya. Memperbanyakkan amal-amal baik pada hari wukuf dan 10 hari permulaan awal Zulhijjah yang kita akan cerita nanti insya-Allah. Ini kita lalu sekaligus saja. Hadis tentang wukuf, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dibaca pada hari Arafah. Jadi kita siap apa yang kita nak kata pada hari tersebut. Wa khairu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik apa yang aku kata, aku doa. Dan nabi-nabi sebelum daripada Rasulullah, waktu mari haji, semuanya telah berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi insya-Allah doa ini akan diberi kepada tuan-tuan nanti insya-Allah dalam buku doa yang telah dikumpul itu. Jadi Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari yang banyak sekali Allah Taala merdekakan hamba dia daripada api neraka lebih daripada hari Arafah. Jadi kita harap Allah Taala senaraikan kita, keluarga kita, mak ayah kita, anak nenek cucu kita, anak kita, semuanya akan masuk sedalam senarai orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Jadi insya-Allah taala ini suasana hari Arafah. Jadi bah dia macam itulah. Bah jemaah haji sampai hari ni pun berpuluh tahun lagi pun itulah standard dia setakat ni. Kecuali kita ambil package yang mahal lah. Kita sewa bah yang latest lah, yang tahun 2010. Tapi sabar je lah, yang penting kita sampai ke Arafah. Ini suasana orang berjalan kaki. Jalan kaki ke Arafah. Tak jauh. Lebih kurang dalam 2 jam, 3 jam ataupun lebih lagi lah. Jauh. Jarak dia dalam berapa belas kilometer gitu. Ini suasana di khemah. Tengok tu. Kalau tengok tulisan merah tu tanda jemaah kita lah, Ashar Travel tu. Itulah lambang dia. Itu jemaah kita. Ni suasana waktu berwukuf di Arafah. Imam dia sedang berkhutbah, menyampaikan nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada khutbah Rasulullah. Jemaah kita ni. Ni di tepi Jabal Rahmah tempat Nabi kita wukuf. Tapi hari tu jangan harap terlalu ramai orang duduk atas bukit. Jadi kita pun jangan duduk. Kita pergi awal lah naik awal lagi. Ini suasana kemah orang Malaysia biasanya duduk dekat dengan border, sempadan dengan nihayah Arafah tu. Jadi kalau kita pergi depan tu penuh orang wukuf, tapi bukan Arafah dah tu, selepas dia nihayah Arafah. Jadi setakat tu ya kita. Jadi kemah kita belah ni lah. Habis dah kita rukun haji yang kedua, iaitulah wukuf di Arafah. Kita berpindah pada rukun yang besar, iaitulah rukun yang ketiga, tawaf ke Baitullahil Haram, di Baitullah. Apa makna tawaf? Tawaf tu mudah je, mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Ulama ni dia tak mau cakap banyak. Mengelilingi Kaabah dengan syarat-syarat dia. Syarat dia banyak lah. Nanti kita sebut lepas ni syarat dia apa ni. Syarat apa ni? Syarat tawaf tu banyak, ada 8 di sini. Dengan sunat-sunatnya lagi. Dengan peraturan. Bila kita keliling Kaabah dengan syaratnya, di manakah dalilnya kita wajib tawaf. Tawaf ini sebagai rukun. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah, yakni Kaabah Al-Atiq yang sangat tua sejarahnya, itu beribu tahun sudah umur dia. Di zaman Nabi Ibrahim AS membina Kaabah, itulah di antara yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi ada ulama mengatakan Kaabah ini bukan zaman Ibrahim, belum tu lagi sudah ada. Karena waktu Ibrahim datang, wa izbawwa'na li Ibrahim makanal bait, kami dah tunjuk pada Ibrahim tapak Kaabah. Mana tapak tu sudah ada, cuma dia runtuh, dia hilang, Ibrahim mari bina balik. Jadi cerita ni saya tak nak cerita lagi ni, mungkin kalau ada masa di akhir sesi siri ceramah kita nanti, ataupun tuan-tuan boleh baca sejarah Kaabah ini dalam buku Makkah Al-Mukarramah, kelebihan sejarah yang ada bersama dengan kita hari ni. Buku tu saya tulis waktu masih belajar di Madinah, kerana terlalu banyak sangat soalan-soalan daripada jemaah haji. Bila kita pergi ceramah ya, ustaz macam mana nak bawa balik maklumat ni? Saya pun tak tahu, akhirnya saya tulis buku untuk membantu jemaah. Dan insya-Allah saya syorkanlah pada tuan-tuan muslimin yang boleh membaca, jangan pergi Mekah ni kecuali baca dulu buku itu. Habis, khatam dulu. Lepas tu siap nota-nota apa benda yang kita nak buat berdasarkan kepada maklumat yang ada.
Dan saya menerima respon yang begitu baik daripada pembaca yang berterima kasih kerana memberi maklumat itu pada mereka. Beli kitab tu kecil lah, ilmu yang ada dalam tu. Kadang-kadang kita nak beli kitab ni, kita tengok harga, mahal yang kitab ni. Dia tak tahu orang tu tulis berapa tahun masa. Kita boleh dengan harga RM20, RM30 ni, sekejap ya boleh tak? RM20 tu sekali pergi masuk supermarket tak cukup? Cukup lah? Tak cukup. Tapi kawan tu 2 tahun celek mata naik bukit, turun bukit, pergi cari jarah nak bawa pada kita, tiba-tiba kita marah pula, apa mahal banyak ni. Jadi kita lah gitulah. Hak orang ni mahal belaka, hak kita yang murah. Para ulama telah ijma' mengatakan bahawa tawaf yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah tawaf ifadah, iaitulah tawaf rukun. Maka kewajipan tawaf ini dijelaskan melalui nas Al-Quranul Karim. Jadi sangat jelaslah kepada kita, bila kita duduk di Mekah, kita mengerjakan haji, kita kena tawaf sebanyak 7 pusingan. Jadi bila sebut tentang tawaf, ada berapa jenis tawaf? Ini kita belajar semua, biar detail maklumat. Tapi bila kita nak buat nanti, kita akan cerita tentang perjalanan kita sajalah, baru kita tak selalu. Tapi masa ngaji ni, waktu belajar ni, kena tahu semua. Yang pertama sekali, tawaf, dia panggil tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni, tawaf apa? Tanda kat situ, tawaf ifadah ialah tawaf haji. Itu nama. Tawaf rukun. Nama dia juga. Tawaf ziarah. Nama dia juga. Sebab apa? Kita cerita sikit lah. Tawaf ifadah, apa makna ifadah? Ifadah tu mana tawaf orang berangkat daripada Arafah ke Mekah. Itu makna ifadah. Dinamakan tawaf rukun, sebab apa? Sebab dia rukun. Kalau tak tawaf, haji dapat tak dapat? Tak dapat. Jadi tawaf rukun. Yang ketiga, nama dia tawaf ziarah. Apa makna sebab ziarah? Sebab orang duduk di Mina, dia macam Nabi SAW, dia datang tawaf. Lepas dia tawaf, dia terus balik ke Mina. Mana mari ziarah. Seolah-olah dia ziarah rumah Baitullah ni sekejap, kemudian balik ke Mina. Itu nama dia semua. Semua nama tawaf ziarah, tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf haji, satu tu je lah. Tawaf rukun lah dia. Waktu tawaf bagi mereka yang balik daripada Arafah selepas berwukuf, masuk waktunya selepas separuh malam hari raya. Jadi bila kita balik daripada Arafah, kita pergi Muzdalifah. Lepas Muzdalifah, sama ada kita terus ke Mekah atau kita pergi melontar dulu. Tapi kita boleh tawaf bila? Selepas tengah malam baru boleh tawaf. Bila berakhir? Ini soalan yang kedua ni sedap. Bila berakhirnya waktu tawaf ifadah? Jawabnya tidak ada tempoh akhirnya untuk melakukan tawaf ini. Tidak ada tempoh. Tempoh akhir tak ada. Selagi tak tawaf, selagi itulah orang tu duduk dalam haji yang belum sempurna. Jadi kita sebaik mungkin lah, kalau kita ada kemampuan, kita tawaflah secepat mungkin. Selagi tak tawaf, selagi itulah rukun kita belum selesai. Jadi kita cubalah membantu jemaah haji kita bagaimana nak mempercepatkan mereka dapat melakukan tawaf ini. Prosesnya di Mekah nantilah. Jadi kalau kita cerita di sini pun orang panggil buat habis masa ya, kerana tak tahu lagi strategi. Jadi bermula wukuf Zulhijjah tengah hari tu. Kemudian sampai maghrib. Bila sampai maghrib kita keluar, contohnya pergi ke masuk malam 10 Zulhijjah. Maghrib tu. Jadi waktu nak tawafnya bila? Tengah malam tu. Jadi waktu tawaf selepas tengah malam. Tak boleh kira jam macam ni. Kita kena kira malam tu bila, berapa jam. Jadi setakat ni anggaran saja. Jadi kalau maghrib pukul 5.30, subuh pukul 5, mana ada 11 jam setengah. Nah, 11 jam setengah. Jadi tolak berdua pukul apa? Masuk setengah malam. Pukul 11 setengah malam. Gitulah lebih kurang je. Cara kira dia bukan, tak boleh nak main waktu tetap, tak ada. Waktu dia ikut malam tu panjang ke pendek. Jadi kalau kebetulan malam tu malam musim panas, malam panjang. Kalau musim ni musim sejuk, malam tu pendek. Jadi waktunya tak habis sampailah kita lagi tak tawaf. Yang kedua dia panggil tawaf umrah. Tawaf umrah ni bila? Iaitulah tawaf rukun bagi yang melakukan umrah. Orang yang melakukan umrah, tawaf yang dia buat tu tawaf apa dia panggil? Tawaf rukun. Sebab umrah ni rukun dia niat. Yang kedua tawaf. Jadi tawaf tu dipanggil tawaf rukun bagi umrah. Yang ketiga tawaf tahiyatul bait. Lagu mana pula ni? Jadi tawaf tahiyatul bait ni tawaf menghormati Kaabah. Tawaf bagi mereka yang masuki Masjidil Haram kerana menghormati Baitullah. Macam kita masuk masjid,
kita hormat pada masjid, kita semaya sunat tahiyatul masjid. Bila kita masuk dalam Kaabah, kita nak hormat Kaabah itu kita kena tawaf. Tapi bukanlah semudah itu di zaman sekarang. Jadi oleh kerana kita pergi ini dalam keadaan orang ramai musim haji, jika terhalang daripada melakukan tawaf ini kerana kesesakan, maka lakukanlah salat sunat tahiyatul masjid. Yang diganti dianya semaya tahiyatul masjid kalau tak dapat. Kalau dapat buat tawaf. Itu dipanggil tawaf tahiyatul bait. Kemudian begitu pindah pula kepada tawaf, dia panggil tawaf kudum. Tawaf kudum tu apa pula? Baca betul-betul kudum, bukan kudung. Kalau kudum tu putus tangan tu. Ini kudum je. Tawaf kudum ni makna tawaf selamat datang ke Mekah kerana mengunjungi Baitullah. Disunatkan dalam mazhab Syafi'inya, disunatkan bagi yang melakukan haji ifrad dan qiran. Bila kita buat haji ifrad, ini hati betul-betul. Bila kita buat haji ifrad, kita masuk ke Mekah. Masuk Mekah, mula-mula sekali kita kena tawaf. Tawaf yang kita buat ni tawaf apa? Tawaf haji ke tawaf apa? Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Sunat dalam mazhab Syafi'i sunat. Selepas tawaf, kita dibenarkan melakukan sa'i. Sa'i itu sa'i haji. Jadi itu dia kata, dalam kitab kita kata tertib pada kebanyakan rukun. Jadi sebab rukun sa'i itu rukun, tapi boleh didepankan, diawalkan daripada pergi ke Arafah, diawalkan daripada tawaf ifadah. Itu sebab. Jadi tawaf kudum itu tawaf sunat bagi orang yang haji ifrad dengan haji qiran. Bila tawaf kudum dia ke tawaf ifadah dia, tawaf haji dia selepas balik daripada Arafah. Jelas ya? Jangan beza tawaf kudum dengan tawaf tahiyatul bait tadi bentuk orang di Mekah dah. Kita duduk Mekah dah, bila masuk masjid, setiap kali masuk tawaf. Setiap kali masuk tawaf, itu yang baik. Jadi kalau tak mampu, orang terlalu ramai, cuaca panas, maka kita berpindah kepada semaya sunat tahiyatul masjid. Jadi tawaf kudum, jelas. Yang seterusnya tawaf sunat. Apa dia tawaf sunat ni tuan-tuan? Tawaf biasa yang dilakukan pada bila-bila masa yang disukai. Bila-bila kita rasa free, malam tak nak tidur. Ataupun biasanya bukan tak nak tidur. Biasanya kita akan bangun awal. Orang Malaysia dia bangun awal. Sebab Malaysia waktu dia lebih dahulu daripada Arab Saudi 5 jam. Kita sini biasa kita akan bangun pukul 6 pagi, subuh. Sekarang ni mungkin awal lagi sebab subuh awal kan. Lepas subuh kita tidur tak tidur? Tak dah. Sibuk dengan anak nak pergi sekolah lah, sibuk nak pergi pejabat lah, sibuk nak pergi noreh lah, macam-macam sibuk. Nah. Jadi oleh kerana kita pukul 8 pagi, pukul 7 pagi tu cerah dah. Hilal dah mengatuk kita. Tolak 5, apa jadi? 7 tolak 5, 2. Biasanya macam itulah. Pukul 2.30, pukul 3 tu penuh jemaah haji kita dah bangun dah. Berebut tanah dah nak pergi masjid. Sebab cerah dah Malaysia. Jadi itu peluang. Jadi bila kita pergi ke masjid awal, tawaf dulu. Nak tawaf bawah ramai sangat orang, tawaf tingkat 2. Tingkat 2 ramai orang naik tingkat 3. Tapi ingatlah tingkat 3 tu jauh lah. Boleh jadi dalam 3 km perjalanan baru sampai. Tak apa, kena 2 jam sesak lah, setera. Yang pentingnya tawaf kalau boleh. Buatlah apa-apa saja yang boleh memenuhi masa tuan-tuan itu dengan beribadat kepada Allah SWT. Kan ini peluang. Ini peluang. Tawaf sunat ni bila-bila masa yang kita suka nak buat. Jadi kita buat. Ada juga dalam satu lagi tambahan tawaf nazar. Tawaf yang diwajib dilakukan kerana ianya telah dinazarkan. Contohnya, seorang duduk di Malaysia, dia kata saya ni nak pergi haji tahun ni. Contohlah. Ataupun dia apa-apa saja yang dia minta di Malaysia ni, minta nak ni dapat. Bila dapat, dia kata kalau dapat benda ni wajib atas aku tawaf 5 kali. 5 kali sudah di masjid. Maka wajib pada dia kena tawaf. Tawaf nazar. Sebab dia bernazar. Dia memperwajibkan ke atas dirinya sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat kena ingat. Nazar ni satu perkara yang tidak digalakkan. Tapi menjadi amalan masyarakat kita. Apa saja menazar. Anak aku ni kalau boleh 10A, nak puasa sebulan. Lepas boleh sungguh, mari cari ustaz pula. Allah 5 hari pun tak gerak dah ustaz. Bulan buat kan ni? Sudah pula ustaz. Pening cari kepala. Cari hujah nak menyelamatkan makcik. Jangan duk nazar. Kalau aku dapat gini-gini, nak meleh saya lembu. Dapat sungguh, tak ada anak nak support pula. Dia support dia suruh mak menazar. Cari pitih sendiri. Letih pula mak dia.
Jadi jangan duk nazar banyak. Jangan duk nazar. Kerana Nabi SAW tidak menggalakkan kita bernazar. Sebab nazar-nazar ni orang yang bersyarat dengan Tuhan. Aku nak sedekah ni ya Rabbi, nak beri sedekah ni. Tapi mu kena beri dulu aku nak. Itu ibaratnya. Mu beri aku nak, aku sedekah. Kerana mu. Sedap ke macam tu? Tak sedap. Kita letak dalam hati kita, insya-Allah, kalau anak saya ni boleh pepersaannya, boleh kerja ke, habis universiti ke, boleh jodoh ke, insya-Allah saya berniat setakat yang saya mampu nak sembelih seekor lembu, nak sembelih seekor kambing. Itu je lah. Jadi kalau mampu buat, tak mampu sabar. Jadi jangan duduk nazar. Tapi masyarakat kita di antara masyarakat yang kuat menazar orang Melayu. Allahu Akbar. Kita ni tidak marah orang nazar tu. Paling tidak kepala kambing tu biasa ustaz memang kena lah tu dah. Tak apa tu. Semuanya sia ke demo. Nak cari kambing tak jumpa kambing pula mahal zaman lo ni. Yang duduk nazar tak tu kalau. Ni ha. Kalau dapat kita buat kenduri kesyukuran tanpa dipaksa dengan kerelaan kita. Ada mampu buat. Yang terakhir sekali dipanggil tawaful wada'. Tawaf wada' ini tawaf bila kita nak buat tawaf ni? Tawaf selamat tinggal. Yang wajib dilakukan apabila seseorang itu selesai mengerjakan haji dan hendak meninggalkan Mekah kerana menghormati dan memuliakan Baitullahil Haram, kecuali kaum wanita yang sedang haid atau nifas. Dua golongan ni diberi kelonggaran sebagaimana mereka boleh tinggal semaya, mereka juga tak payah tawaf. Tawaf wada'. Tawaf rukun jangan. Kena tunggu sampai dia selesai. Jadi tawaf wada' ni tawaf terakhir. Bila kita selesai semua kerja dah, penerbangan kita kata, tabung haji bagi tahu tuan akan berangkat pada pukul 10 pagi. Biasanya kita akan ambil masa 4 jam untuk tawaf. Kalau 10 pagi, kita kena tawaf pukul 9. Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi kita pergi tawaf. Selesai tawaf semua, doa kepada Allah SWT, minta nak mari lagi. Balik rumah, siap. Naik kenderaan, balik. Itu tawaf. Tawaf wada'. Wajib kita kena buat. Kalau tak buat, tinggal dengan sengaja, kita berdosa dan kena bayar dam. Kecuali orang perempuan yang uzur, Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada mereka. Rezeki dia lah. Semuanya, tapi kita kata ya rezeki orang puan yang tak payah tawaf dah. Bagi dia tak puas hati. Sedih juga tu kalau tahu. Saya nak mana Ustaz? Nak pergi juga lambat kat Abah sikit, kata ita-ita dekat pintu lah. Nak mana? Pergi dekat pintu kat Assalamualaikum. Jangan buat gitu. Tak ada salah kau kat Abah tu. Jadi sekadar kita pergi tengok doa. Itu je lah yang boleh betul. Allah Ta'ala beri kelonggaran, kenapa tak nak terima? Terima lah. Jadi itu kelebihan orang perempuan, dia ada kelonggaran dia. Orang lelaki tak ada cuti dalam solat ni. Ada cuti. Buat cuti itu cerita lain. Tapi kelebihan orang perempuan ni, dia boleh bercuti. Paling lama orang perempuan boleh cuti berapa hari? 40 hari. Paling lama lah. 15 hari tu bulan ni tanya berat-berat tu boleh 40 hari dah. Dalam masa Syafi'i 60 lah. Dalam nifas. Jadi itu kelebihan dia lah. Pasal dia kerja kuat semati tak? Nak beranak tu bukan senang. Jadi kita fahamlah tawaful wada', iaitu tawaf yang terakhir yang kita kena buat. Kemudian kita berpindah kepada hak ni, hak payah ni. Syarat-syarat nak tawaf ni kena faham betul-betul. Yang pertama sekali, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi hadas besar tu biasanya terlibat dengan sana lah, dengan benda-benda yang ada janabah, terlibat dengan haid, jadi waktu besar. Yang kecil ni bersih daripada, suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat tawaf. Tiga-tiga sekali. Yang pertama sekali hadas tak nampak. Yang keduanya bersih kita sendiri, tubuh bersih, pakaian bersih dan tempat tawaf itu bersih. Jadi tempat tawaf ni maklumlah orang ramai. Ada kalanya kita tengok ada najis. Mungkin orang tengah tawaf dikepit orang sampai terkeluar najis pun ada, termuntah ada. Jadi kita kena tengok. Kalau kena benda ni, kena berhentilah tawaf tu. Bagi basuh dulu, tukar stokin dulu, mari pula bagi orang perempuan. Jadi kena ingat. Yang ketiga, menutup aurat sebagaimana dalam salat. Jadi orang perempuan kena tutup aurat dia sebagaimana dalam salat dia lah. Yang ke orang lelaki-lakinya pakai kain dua lah tadi. Yang keempat adalah dimulakan pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf tersebut tawaf kudum, nazar, sunat atau wada'. Bagi orang yang haji, orang umrah kena niat lah, tak niat tawaf. Ini soalan ni. Dengar baik soalannya. Bagi orang haji dengan orang umrah, apakah mereka kena niat tawaf ataupun tidak? Tak tulis dalam kertas ni. Kau tulis? Tak tulis. Pasal apa tak tulis? Sebab tak syarat. Sebab apa tak syarat?
Bila kita niat saja aku mengerjakan haji, semua benda tu package dah. Package. Pergi Arafah tak payah niat, begitu masuk dah dalam. Cumanya kalau kita niat tu sunat lah bagi kita. Saja aku tawaf ni tawaf rukun. Tawaf rukun haji. Jadi tawaf. Jadi tidak syarat. Yang seterusnya sewaktu berjalan melakukan tawaf, Baitullah adalah berada di sebelah kiri. Jadi tak bau kita ni kena belajar betul-betul. Biar bau ni duduk sebelah kiri. Jalan. Kalau kita langgar, kita pusing macam ni, kena undur balik. Berapa langkah kita terlanggar tu, undur balik, betul balik. Tak apa. Tidak kata batal tak. Dia tak batal. Cumanya beberapa langkah yang terpusing tu, kita undur balik. Jangan tolak. Kalau tolak juga, batalkan round tu, tambah satu lagi. Jadi kalau nak undur tak boleh, dia jam belakang. Crowded sangat. Kita tambah ya. Kita kira round tadi, round yang kelima, batalkan, kita start semula kira 5 balik. Tak apa, dia tawaf ini ada kelonggaran dia. Kelonggaran dia boleh sambung balik. Ya. Boleh sambung balik. Jadi kena perhati betul lah. Perhati. Kalau kita tengoklah ramai jemaah haji ni, dia tak cara pada bau. Dia nak cari kawan dia paling. Oi, panggil kawan. Paling tu taklah kawan dah tu. Atau paling yang ni kita yang itu ni. Tapi bukanlah sampai perekat langsung lah. Terlanggar sikit, tidaklah sampai perekat kita lari tubuh dah. Terus je pergi. Manakala terpaling tubuh tu barulah dikira pasal kena konstan ataupun kita batalkan round tadi, kita buat round baru. Berjalan itu dengan tujuan tawaf. Bukan berjalan nak kenapa berjalan ni? Jogging. Ganti jogging Malaysia lah contohnya. Ada kita niat tawaf. Jogging tu mari sendiri dia kita berjalan dah. Yang ketujuh, cukup 7 keliling dengan yakin. Kalau 2 orang ni suami isteri berjalan. Isteri kata ne, suami kata 7. Nak pakai hak mana? Pakai hak ne. Ambil hak sikit. Jadi tambah satu. Jangan kelahi. Tak apa. Kita berjalan walaupun kita yakin dah kita 7 dah, isteri kata ne agak, ambil satu lagi round. Jangan duk kelahi. Kita niat tak apa. Berjalan dekat Kaabah ni, kita boleh berzikir lagi, boleh tambah lagi zikir, boleh tambah lagi tu. Kalau kerana dia tak yakin, tak boleh, kita kena ikut dia. Ataupun kita keluar. Pisah dia, bahaya lagi. Ikut sekali, tak apa. Yang pentingnya setiap benda tu ambil yang kurang. Kurang bilangnya. Melontar nanti pun, ni ke 7. Kira ni. Jangan kira 7. Ambil yang kecil. Yang ke-8, tawaf itu adalah dilakukan di dalam masjid dan di luar dari bahagian Kaabah seperti Hijr Ismail dan Shah Zarwan. Ini syarat. Maknanya kalau kita sampai dekat Kaabah tu, tengok kosong Hijr Ismail, jangan shortcut masuk ke tu, batal tawaf kita. Ataupun tengok tak ada orang sini, pergi gosok Kaabah, itu pun batal. Ataupun tengok kaki 5 dia tu, pijak sikit ambil berkat, kaki 5 Kaabah tu nama dia Shah Zarwan. Nanti kita tunjuk gambar nanti insyaAllah. Itu Shah Zarwan tu kaki 5. Tak boleh pijak kaki 5, tak boleh sentuh Kaabah dan tak boleh masuk dalam Hijr Ismail. Kalau masuk, batal dia punya apa ni, tawaf dia tu. Kerana mana gambar dia ni? Ini gambar Kaabah yang perlu kita lihat. Nampak tak? Itu gambar siap benda tu. Ini yang kaki 5 ni nama dia Shah Zarwan. Kaki 5 ni nama dia Shah Zarwan. Nombor 4. Nombor 4 Shah Zarwan tu mana kaki 5. Ini dinding Kaabah. Ini pintu dia. Dia panggil Multazam. Multazam pintu Kaabah. Ini saluran emas. Yang ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Jadi bila kita nak tawaf, kita kena keluar. Ini garisan ini sudah tidak ada, tapi di sinilah permulaan tawaf. Jadi kita kena tawaf daripada sini, jalan kat bau kita duduk belah. Bila sampai Hajar Aswad, kalau boleh kucuk, tak boleh kucuk, jamuk. Itu. Macam di apa ni, rukun Yamani, kita disunat supaya sentuh dia. Jangan kucuk. Sentuh. Jadi bila sentuh, macam mana nak buat? Supaya tubuh kita ni tak berpaling. Memang kena berpaling, kita tidak mana boleh sentuh. Jadi kaki kita tetap sini, situ. Kemudian kita berpaling, sentuh. Kaki tak lari. Terus jalan. Itu kaedah. Tangan pergi tubuh paling tak apa, tapi kaki tu stay. Bila kita nak balik, kita betul balik pergi. Ini gambar dia, cara dia. Kita mula di situ.
Mula kita di garisan sudah tidak ada lagi. Arab Saudi dulu dia letak garisan. Bila ada garisan, banyak berlaku aksiden. Orang break situ. Dia tengok, terlepas garisan. Undur balik. Tak kalau undur seorang tak apa, kalau trailer undur berat kita. Maknanya kalau sekumpulan besar tu undur. Berapa jam belakang. Itu masalah. Jadi oleh kerana itu, pihak kerajaan kata, ulama-ulama dia nasihatkan supaya buang. Ni, garis ni. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok Hajar Aswad dengan tengok lampu hijau di tangga ni. Jadi sebelum sampai sini kita dah niat siap dah. Aku tawaf. Habis. Pusing. Jadi mudah ya. Jadi kita berjalan, ikut straight. Sampai ke sini, yang di Rukun Yamani. Kalau boleh istilam, sentuh Rukun Yamani istilam. Kalau tak boleh, terus dia jalan. Tak payah tabik-tabik tadi. Jadi kita baca sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, habis satu pusing balik pula. Jadi tempat tawaf dengan sa'i ini sama dengan apa ni, dengan wukuf tadi sama juga. Yang didengari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallamnya satu je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang lain-lain itu terbuka. Tuan nak doa apa? Boleh. Macam di Arafah juga. Jadi ada pembuku yang diberi kepada kita nanti. Buku-buku itu panduan. Nak berdoa. Bukan itu sahaja. Kalau itu saja 10 kali pergi haji pun tak tercapai apa yang kita nak. Sebab kita tak sebut apa yang kita nak kata. Kita nak macam-macam. Orang perniagaan nak perniagaan dia baik. Orang yang bekerja nak naik pangkat. Orang tak ada anak nak dapat anak. Orang tak ada menantu nak dapat menantu. Jadi semua tu hajat dia berbeza masing-masing. Jadi oleh kerana itulah Nabi kita buka peluang setiap orang minta. Sunat-sunat tawaf. Yang pertama, tawaf dengan berjalan kaki. Bagi orang yang mampu lah. Kalau orang tak mampu, boleh naik kereta. Dia ada kereta ni, tolak. Yang kedua, berittiba' bagi lelaki. Mana ittiba'? Buka bahu sebelah kanan. Orang lelaki boleh buka bahu ni bila? Sewaktu nak tawaf je. Waktu nak tawaf. Jangan duk buka. Kalau buat haji, kita pergi haji, penerbangan kita terus ke Mekah nanti, di KLIA buka dah. Jangan, salah tempat. Kita selimut dulu sini. Nak bukanya mana? Dekat Kaabah nanti. Saya bagi peringatan betul-betul sini kerana ramai nanti dia tengok orang buka, serap buka juga dia. Tunjuk app juga dia. Ini sebab buka ni kita akan cerita nanti insya-Allah bila sampai tempat dia. Yang ketiga, berlari dari anak ar-ramal bagi lelaki pada pusingan 1, 2 dan 3 pada tawaf yang diikuti selepasnya dengan sa'i. Jadi berlari anak ni setakat mana? Di antara Hajar Aswad kepada Rukun Yamani. Sahaja. Di antara Rukun Yamani kepada Hajar Aswad dengan Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, jalan betul, jalan straight ya. Ambil rehat sikit situ. Jadi kalau duk lompat saja situ letih, sampai itu berehat, jalan straight. Apa sebabnya? Akan dijawab insya-Allah taala. Yang keempat, melakukan istilam. Istilam ni mana sentuh? Ini sentuh, ini istilam. Hajarul Aswad, kemudian mengucupnya. Kalau boleh kucup Hajar Aswad tu kucup. Dan tuan-tuan yakin, letak satu keyakinan dengan Allah SWT, aku mari daripada jauh. Hajar Aswad ni telah dikucup oleh para nabi, al-anbiya, dan dikucup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikucup oleh para sahabat. Kenapalah aku tidak dapat kucup ya Rabbi? Tak situ, insya-Allah Tuhan akan beri kepada tuan-tuan, insya-Allah. Atas keyakinan kita. Pengalaman saya bawa anak-anak pergi ke dekat Kaabah. Tanya anak ni nak kucup, semua nak. 3 orang anak nak kucup. Seorang tak nak. Kecil dia, bukan budak memang budak kecil lah. Yang ni tak mau. Tak apa. Kita bawa yang 3 ni seorang-seorang masuk. Sampai dekat yang harap pegang ambil, masuk kucup. Yang siapa masuk kucup. Sampai bawa yang keempat yang tak mau tadi, sampai dekat orang lepuh masuk, keluar terus. Kata subhanallah. Harapan budak pun kalau dia tak nak, Allah Taala tolak dia. Tak bagi peluang dia kucup. Sebab dia kata dia tak nak. Tak berdosa dia tak ada apa-apa, dia budak. Sampai begitu kita buat kenangan. Abang-abang yang bersemangat nak kucup ni semua dapat. Tak tahu mari mana, arak atau pegang, jeep dia kata, mari. Dia pegang, dia letak. Jadi arak lain pun boleh tengok budak, dia semua pakat pegang pula tempat bagi kucup. Mari yang tak nak seorang ni, kita angkat pergi, tak tahu mari mana. Orang besar-besar rempuh masuk keluar, seru tebik keluar. Ya subhanallah. Budak pun dengan Allah SWT ni tu ambil kira dalam masalah ni. Jadi kita cubalah boleh mungkin. Kalau kita boleh kucuk Hajar Aswad kucuk, tak boleh kucuk isyarat dengan tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Begitu juga sunat istilam Rukun Yamani, tetapi tidak sunat mengucupnya.
Rukun Yamani jangan kucuk. Kalau tak dapat kucuk, tak dapat istilah rukun Yamani, jalan terus. Jangan ikut orang, tambah lama-lama tak ada. Begitu bagi wanita tidak sunat melakukan istilam kecuali ketika lapang. Jika tidak memadai dengan isyarat saja. Jadi waktu nak lapang tu insya-Allah berdoa dengan Allah Taala, mungkin ada satu masa kerana oleh ni dijaga. Bila orang wanita ramai dia akan sekap lelaki-lelaki. Nak tunggu lapang tak ada orang tu tak ada lah, kena jadi VIP dulu lah kita. Dikawal dengan polis, raja-raja masuk. Ini Hajar Aswad yang ada depan mata kita. Insya-Allah tuan letak harapan pergi ke Mekah dapat kucuk Hajar Aswad. Dalam Hajar Aswad ni dia sudah pecah dah. Yang adanya 8 biji batu kecil je ada tengah-tengah lubang. Hak lain tu pecah habis. Mungkin lama beribu tahun umur. Dia pernah dicuri oleh satu kumpulan ajaran sesat nama dia Qaramitah. Buat balik ke negeri dia, curi sampai pecah Hajar Aswad. Di antara sunat lagi membaca doa dan wirid yang warid yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam berturut-turut 7 pusingan tawaf tersebut. Jadi jangan berhentilah. Terus dia tawaf. Yang ke-7 tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Yang ke-8 salat sunat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi timbul lagi soalan, nak khusyuk macam mana Ustaz? Nak jaga wuduk ni, sentuh dengan orang perempuan batal wuduk. Jadi kita duduk tengok orang. Tengok orang mari sini, lari sini, akhirnya tak khusyuk. Jadi tentang sentuhan kulit ketika tawaf, bagaimana penyelesaiannya? Saya jawab di sini berpegang kepada pendapat jumhur ulama 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak batal wuduk sentuh perempuan. Jadi insya-Allah masalah wuduk menyentuh perempuan ni kita akan buat satu perbincangan khusus. Ada satu kertas kita akan beri dalam pelajaran kita ini insya-Allah. Jadi untuk menyelesaikan masalah di Mekah, kalau tidak agak susah kita. Jadi masalah wuduk ni kita akan bincang nanti apabila sampai waktunya insya-Allah. Jadi kesimpulannya, wuduk itu sendiri mengikut jumhur pandangan 3 mazhab yang mengatakan tidak batal wuduk. Jadi kita berpeganglah dengan pendapat itu sewaktu kita mengerjakan haji dan juga umrah insya-Allah. Jadi perhatian di sini tentang kalau di bawah tu penuh orang ataupun tak penuh, boleh ke tak boleh jemaah haji naik tawaf di tingkat 1 dan tingkat 2? Jawabnya boleh tawaf di tingkat atas jika kawasan tawaf penuh sesak dengan orang yang sedang melakukan tawaf. Contohnya kalau tak sesak apa, kita nak cuba tingkat atas, boleh. Jadi yang kuat-kuat ni yang biasa duk jogging ni, pergilah tawaf tingkat atas sekali tak? 3 km mana jauhnya. Kita duk jogging pagi-pagi pun 10 km tak? Ni tawaf ni. Cumanya berbeza sikit lah. Tawaf dulu kita pakai kasut sini. Kat sana dalam masjid mana nak pakai kasut. Letih juga tu. Saya boleh berjalan banyak kilometer, tapi waktu sa'i dalam masjid, kadang-kadang kaki kita jadi keren. Sebab tak ada, dia sejuk, lepas tu tak ada kasut. Dia ada masalah. Orang perempuan pakai stocking, lelaki tu kalau dia pakai ihram macam mana? Jadi kita faham di sini. Sekali lagi saya tunjuk gambar Kaabah kita di sini. Nampak tu? Kawan-kawan yang ada, ini Hijr Ismail. Hijr Ismail ni dia ada tanda bulat. Jadi dia ni masih dalam Kaabah lagi, masih dalam Kaabah. Kalau tuan pergi ke sini, shortcut batal. Saya pernah bertemu dengan jemaah yang bergembira. Dia kata cepat saya ekspres hari ni tawaf Ustaz. Kata ekspres macam mana? Dia kata tak ada orang, dia shortcut masuk dalam Hijr Ismail. Saya kata ekspres betul hari ni, ekspres betul. Habis buka ihram dah, buka. Naik segera ke bilik, ambil kain ihram, buka pakaian, pakai ihram balik. Kenapa? Tawaf tak sah tadi. Pergi balik ke masjid, tawaf semula, sa'i semula, berjukur balik, bayar dam. Sebab dia dah buka ihram sebelum masa dia. Jangan duduk main shortcut, dia pandai sendiri. Saya pesan berkali-kali lah kepada jemaah kita ni, jangan mana-mana. Apa hukum nak buat pun, tanyalah. Jadi talian untuk bertanya tu ada. Biasanya ustaznya akan ada setiap waktu bersama dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ikut. Jadi kita kena ikut luar batu tu lah. Itu dia panggil Hijr Ismail tu, kena ikut di luar kawasan tu. Jadi kalau ikut dalam, mana batal lah tawaf kita. Kerana waktu Quraisy buat Kaabah dulu, bina Kaabah dulu, dia sepatutnya bangunan tu masuk dalam Kaabah. Jadi pemimpin Quraisy telah beri perisytiharan bahawa jangan masukkan dalam Kaabah ini harta-harta yang tidak halal. Tengok Quraisy berhenti basah. Bila buat masjid yang tak ada harta halal. Ni kita bila orang minta derma buat masjid, pergi tanya duit interest riba boleh buat masjid tak? Allah tanya lagi, kata orang Quraisy yang jahiliah berhenti. Dia iklan jangan masuk.
Jadi oleh kerana dia kumpul duit halal tak cukup, semuanya hasil perjudian, hasil pelacuran yang ada, lesen-lesen dia keluar masa tu, yang menyebabkan dia tak masuk dalam masjid. Bila tak masuk, belanja tak cukup, yang maka tanda Kaabah tu dia buat melengkuh Hijri Ismail tu. Jadi sebab itulah Hijri Ismail ni termasuk dalam Kaabah. Kalau tuan-tuan bernazar, aku pergi Mekah ni wajib kena masuk dalam Kaabah. Tak payah pergi jumpa Raja Abdullah, tak payah. Masuk dalam Hijri Ismail tu sudah terlepas nazar kita. Kalau nak nazar lah, saya tak galakkan supaya bernazar. Kalau rasa nak masuk dalam Kaabah lah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk dalam Kaabah. Nabi kita pegang tangan Aisyah, masuk dalam Hijri Ismail, Nabi kata salliha huna. Sembahyang di sini. Kerana di sini Kaabah dah. Jadi tuan-tuan masuk dalam Hijri Ismail banyak-banyak, berdoa banyak-banyak di situ. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini ada tapak kaki Nabi Ibrahim dalam kaca tu. Jadi bila kita selesai tawaf, di mana kita nak salat sunat tawaf, sepatutnya kita salat di belakang makam Ibrahim ni. Carilah ruang yang ada, lagi dekat lagi baik. Tak dapat dekat, pergi jauh. Kalau musim haji nak pergi makam Ibrahim ni satu cabaran yang begitu hebat, salatlah ke mana-mana dalam masjid itu. InsyaAllah ta'ala diterima pada waktu itu. Jadi kita bukan nak tinggalkan sunnah. Ini dipanggil pintu Kaabah, di bawahnya dipanggil multazam, tempat orang yang duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suasana Kaabah sewaktu tidak ada orang. Kalau waktu ada orang, berbeza suasana dia tu. Nah, ini waktu ada orang. Macam nak kata. Hak tadi beza tak? Ni nampak comel. Hak ni nampak orang. Tak ada apa-apa. Ini tak ada lagi. Tempat air Zam-Zam ni sudah ditutup kerana dia nak luaskan tempat Kaabah. Makam Ibrahim masih ada. Jadi insya-Allah taala inilah suasana Kaabah yang tempat kita tawaf, dan insya-Allah kita akan sampai ke sana dalam masa yang terdekat. Insya-Allah taala berakhirlah siri kita pada kali ini. Kita akan sambung perbincangan kita dalam rukun yang keempat, insya-Allah taala, di dalam perbincangan kita pada minggu hadapan. Dan sebelum saya tutup majlis ini, kita masih lagi memberi peluang kepada jemaah yang ingin bertanya tentang tawaf. Ada pun satu kes yang saya tangguh tadi tentang wudu batal tak batal sentuh perempuan, itu kita akan buat dalam siri lain. Kerana dia saja pun ambil masa lebih daripada setengah jam mungkin. Penjelasan perlu jelas. Kalau tak jelas kita tak yakin, insya-Allah. Ada soalan? Ya? Sudah tawaf, maya sunat. Lepas maya sunat, pergi sa'i. Lepas sa'i baru boleh bergunting atau bercukur. Tartib dia. Jadi kita tak tartib ni. Kita ikut satu-satu rukun kita tu. Lepas tu baru kita ambil semua perjalanan haji tu macam mana. InsyaAllah ta'ala. Habis. Ada dah soalan? Ada. Jadi kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.